Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. في رسالته المسمى بهداية السالكين في سلوك مسلك المتقين. كلمة قيامه تعالى بنفسه. Artinya, yakni terjemuh balik bahasa. Itu bukan makna lagi tu. Nah, arti sini maknanya balik bahasa, terjemuh. Naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Daripada bahasa Arabnya sebut qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya translate-nya ke Melayu berdiri ia Allah dengan sendirinya Allah. Jadi kalau di qada terjemuh gitu, berat tu. Nah. Tu takut orang salah faham. Berdirinya Allah dengan sendirinya Allah. Al-ma'na al-mutabadar minhu dia panggil. Makna yang disegerakan faham bila sebut kata berdiri itu, artinya daripada duduk, bergerak, bangun, berdiri. Nah, dengan tidak ada siapa yang tolong, dia bangun sendiri. Kalau faham makna lagu tu, sesak boh ke kufur boleh jadi. Tu tengok dah. Ini kenapa alim ulama kita susun begini sifat ni, bukan sengaja-ngaja begitu tidak. Bukan tidak sengaja dah. Ada hikmah, ada tujuan dia. Bapa dia tak susun kidam dulu ke, bakok dulu ke, kemudian baru wujud, atau kudrat dulu ke, iradat dulu baru ilmu? Tidak. Wujud dulu, lepas tu mari pula kidam bakok, lepas mari mukhalafah pula. Malaninya masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sengaja ke? Ya.
ada hikmat dia, ada tujuannya. Ulama ni susun sifat, nak susun hak mana dulu sebenarnya ikutlah, sebab semua sifat Allah Ta'ala tu qadim belaka, azali belaka, qadim semuanya. Artinya tidak ada yang dulu dan yang kemudian. Lepas tu duk sebut yang pertama, yang kedua, hari ni yang kelima. Ini orang panggil fi tartibi zikri, pada tertib membilang menyebut saja, bukan fi nafsil amri au fi fil waqi'i, tidak pada realiti yang sebenar tu. Sifat Tuhan tu ada yang dahulu dan ada yang kemudian, tidak. Semua sifat Allah Ta'ala tu qadim belaka, azali belaka. Lepas tu bila ni ada munasabah, dia panggil bila ni ada munasabah. Bila wujud dulu tu supaya tahakkuk kata zat Allah Ta'ala tu ada. Dalam Quran tak cerita tu, Allah ada cerita gitu. Nah, sesungguhnya Allah itu maujudun, tak ada dalam ayat Quran. Nah, lihat ni. Dalam Quran kata innallahal Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menjadikan, yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada akan segala langit dan bumi. Tu difaham daripada Tuhan sendiri, cerita dia buat langit bumi, berarti dia ada. Kalau dia tak ada, bagaimana dia boleh buat langit bumi? Tu bik sifat wujud sebetul. Nah, pada bagaimana? Ada mula, ada akhir? Tak ada. Kidam bakok terima berubah? Tak. Sebab tu orang panggil qadim zati, bakok zati. Pas serupa dengan makhluk? Tak serupa. Dia zatnya zat, sifatnya sifat. Makhluk ni zatnya jisim atau jauhar, sifatnya arak, perbuatannya ikhtiar usaha. Tuhan zatnya zat, sifatnya sifat, perbuatannya di atas jalan ijad wal i'dam, mencipta dan meniadakan semoti. Tu ada munasabah tu, ulama susun. Lepas tu malaninya kelima ni dari segi tertib membilah. Yang kelima daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifah, mengetahui, mengenali dengan secara tafsili, dengan secara huraian satu persatu, beserta dengan dalil ijmali, dalil secara jumlah, secara borong. Ialah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyam Arab kata berdiri, hu ia Allah, berdirinya Allah. Makna hak disegera faham bila sebut kata berdiri ni kan, artinya sebelum tu Tuhan duduk ke mana. Lepas tu dia pun bangun berdiri dengan tak ada siapa tolong, tak ada malaikat gitu tolong, papah ke pakai tukar kau bergantung di meja, bucu meja mana ada. Kalau faham lagu tu ngaji sifat 20 pun sesak. Jangan main dah. Maka sebab tu ilmu ni katanya ulama tak boleh kita ambil dengan baca buku, tak boleh. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah ni daripada kitab semata-mata tanpa ada irsyadu ustaz, tak ada petunjuk daripada tok guru. Tok guru tak mengajar, pakai beli buku tauhid tu kan, duk ngekeng debat TV, tengok Netflix, tengok Mak Kilau, ada dalam Netflix lah ni. Boleh baca, boleh tengok cerita. Lepas tu dakhalat fi qalbihi al awhamu, masuk di dalam hatinya oleh segala waham-waham, sengka-sengka. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tak cerak apa panggil, tak yakin, tak pasti. Apabila tak pasti lagu mana nak taat perintah Tuhan. Tuhan kata dalam Qurannya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dalam Quran kata wa anna hadza sirati mustaqiman, demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Mana jalan Nabi yang lurus? Dalam ayat lain Tuhan suruh kata, qul, katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili,
Katakanlah ya Nabi Muhammad, inilah jalanku yang satu itu. Mana? Ad'u ilallahi ala basiratin. Menyeru manusia kepada Allah. Ajak manusia kenal Tuhan. Ajak manusia meyakini adanya zat Tuhan, wujudnya Tuhan. Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Tuhan tu bersangatan esa pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatannya. Itu dia kan Nabi kita bawa tauhid. Ala kitab Jawharatul Tauhid kata, wassalatu wassalamu ala nabiyyin jaa bit tauhidi. Rahmat sejahtera tu minta turun dan tetap kedua-duanya di atas Nabi Muhammad SAW. Jaa yang datanglah ia Nabi, yang diutuslah ia Nabi, bit tauhid, ai bi talabit tauhid li ummati. Nabi itu diutuskan dengan membawa tauhid, dengan menuntut ke tauhid, mengesahkan Allah kepada umat ni. Umat ni dituntut untuk mengesahkan Allah. Apa? Ifradul ma'bud fil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatihi zatan wa sifatan wa af'ala. Menunggalkan yang disembah dengan sebenar pada ibadat, serta dipegang di dalam hati akan bersangatan esanya yang disembah tadi pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Itu kan? Tu. Bagaimana kita nak taat perintah Tuhan? Tuhan kata fattabi'u, ikut olehmu akan satu jalan Nabi tadi. Jadi ikut jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala tattabi'us subula, jangan mu ikut jalan-jalan yang lain. 72 firqah hak sesat tu jangan. Hujung ayat dia kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takwa pada Allah. Apa takwa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, apa? Fattabi'u, ikut satu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajtinabun nawahi, tinggal apa yang ditegah oleh Allah, yakni jauhi segala jalan-jalan yang sesat. 72 firqah dhalah. Lagu mana kalau kita tak mengaji, nak ikut sejalan, nak jauhi 72 jalan? Tak boleh. Barangkali kita tu termasuk 72 firqah. Boleh jadi pegangan kita tak sedar. Kita tak tahu. Kita duk i'tiqad ingat kau ilmu tinggi-tinggi. Rupa-rupanya akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah siap. Falasifah siap. Maka sebab tu dengan mengaji, dengan ilmu tak dapat tidak. Macam begini. Tengok ertinya, terjemuhnya daripada Arab ke Melayu, berdiri ia Allah dengan sendirinya Allah. Bukan maksud berdiri Allah dengan sendiri ni dengan makna yang disegera faham tadi, yakni Tuhan daripada duduk bangun berdiri. Kalau orang i'tiqad lagu tu berarti kena undur balik ngaji sifat mukhalafah. Tak lepas lagi tu. Artinya dia belum lagi cair, belum lagi lumak memahami dan mengiktikadkan Tuhan tu tak serupa akan yang baharu. Ia tak boleh nak nafi lagi 5 min. Mana? Mumasalah, musyarakah, musyabahah, mukafaah. Ia tak boleh nak nafi lagi. Ia tak boleh reti lagi ternafi 5 min tu dalam sifat mukhalafah. Tu lagu tu tengok. Lepas tu bapa ulama mari qiyamuh ni. Ni dia panggil seolah-olahnya imtihan tamrin daripada ulama. Nak tengok kata kita ni lepas ke tak lepas sifat mukhalafah. Buat mari dengan kalam seolah-olah seumpama mutasyabihat juga. Itu ni. Padahal bukan mutasyabihat dah, ada makna dia. Seolah-olahnya. Jadi siapa i'tiqad Tuhan bangun berdiri dengan tidak ada siapa yang tolong, tak kerabat, tak pauk di mana bucu meja tukak gapo, hak tu artinya dia tak reti sifat mukhalafah. Tak luluh lagi nak mengaji qiyamuhu bi nafsihi. Kena undur balik ngaji tu. Lepas tu apa makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay wujuduhu bi dzati. Itu kena makna gitu. Ada Allah bahasa zat. Tu kalau Syekh
Tok Diskam Al-Fatani dalam kitab-kitab dia Asasul I'tiqad ke, kitab-kitab Taqribul Ikhwan ke, ikutlah Mabahasul Kalam ke, dia terjemah qiyamuhu ta'ala binafsihi itu terus kepada maksud, yakni qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada Allah cara-cara zat, ada Allah cara-cara zat. Apa tu? Sebab cerita qiyamuhu ta'ala binafsihi ini nak cerita Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalan. Tu nak cerita tu. Jadi sebelum kita nak masuk memahami sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, terlebih dahulu kita kena kenal empat perkara. Gapo dia empat perkara ni? Pertamanya arad, yang keduanya jirim, yang ketiganya sifat, yang keempatnya zat. Apakah makna arad? Arad dipanggil arad kerana perkara yang kedatangan, terima perubahan, yakni sifat makhluk. Sifat makhluk. Penglihatan makhluk, pendengaran makhluk, percakapan makhluk, gapo lagi, warna kulit makhluk. Ini semua dipanggil arad, pengetahuan makhluk, arad. Arad ni sifat makhluk lah. Dia panggil sifat pun ya, arad pun ya. Boleh panggil dua. Allah tak boleh panggil arad, kena panggil sifat. Sebab apa? Sebab arad ni menumpang pada jirim, menumpang pada zat. Dia bukan ada di zat, tupai ya. Bila sebut kata tumpang ni, dia tak kekal lama. Kita kata saya nak tupai bilik air awak je, lepas tu sampai kiamat duk elok tu berak, gitu ke? Dok, sekejap je sudah berak habis tu baiklah, nama dah tupai. Kalau tupai bilik air duduk sampai kiamat, orang tak panggil tupai tu, wak tanah air dah bilik air okey tu. Tu. Jadi arad ni ialah sifat yang menumpang pada jirim, dia panggil. Tu. Maqama bil jirmi wa yahtaju ilal fa'ili. Itu definisi buh gitu apa. Perkara yang menumpang pada jirim dan berhajat kepada yang menjadi. Macam penglihatan kita. Contoh, penglihatan kita ni arad yang menumpang pada mata. Dalilnya terima perubahan tak? Terima perubahan. Masa kita lahir dulu, tak boleh nampak ni sejauh ni, betul tak? Tak boleh nampak orang jauh-jauh, tak boleh dengar orang jauh-jauh, dengar dekat-dekat ya. Sebab tu ibu bapa tu dia komat azan telinga kiri telinga kanan. Bukan gi azan di mikrofon masjid dia tu ni. Boleh anak berlari gi masjid gi azan. Bukan tu tokar dah tu. Lawan azan lawan komat tu kok telinga bayi, kok telinga dia. Allahu akbar, Allah. Jangan duk laung dengan speaker pecah anak telinga budak. Sebab pendengaran dia tu boleh dengar dekat-dekat. Penglihatan dia pun boleh tengok dekat-dekat. Lama kelamaan bertambah boleh tengok hak makin jauh, makin jauh. Lama-lama hak jauh tak boleh naik, hak dekat boleh tengok, hak jauh tak boleh tengok. Gabung jauh. Ada juga hak jauh boleh tengok, hak dekat kelabu asap. Gabung dekat, mula pakai spek. Cuba tengok hak pakai spek ni. Tuh. Abang kita pakai spek. Masa lahir dulu pakai spek dah. Ada lagi deh. Kalau pakai spek dah terkejut mak dia, bangun-bangun tengok, pakai spek dah anakku. Itu bukti kata arad yang menumpang pada mata, penglihatan kita, sifat pelihat kita tu arad yang menumpang pada mata. Apa? Terima bertambah, terima berkurang, terima perubahan. Maka dia berhajat kepada yang merubah, yang menjadi, yang membaharukan dia. Ya beraja. Tak kekal. Bahkan kalau mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, arad tidak kekal dua zaman, dua masa. Artinya putih yang kita tengok ni, hak demo cak jak dimula cak dulu, bukan putih sama ni, putih lain-lain. Sebab putih tu arad. Setiap saat ni tajaddud, Tuhan memperbaharui putih baru semua. Kita duk tengok putih lama dah lah. Kat 10 tahun dah duk cak masjid ni. Hak lama, hak dulu mula-mula cak. Dak, putih ni putih lain-lain. Kalau mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mana arad tidak kekal dua masa. Berarti arad tu senantiasa ditajaddud oleh Allah Ta'ala, diperbaharui. Penglihatan kita diperbaharui, pendengaran kita diperbaharui. Senantiasa berubah-ubah sama, dijadikan sama.
Itu arak. Maka arak ni sifat bagi makhluk. Pedah di lada, masing di garam, manis di gula. Ya belaka tu. Itu dia panggil arak. Apa arak? Sifat bagi makhluk. Definisinya maqama bil jirmi wa yahtaju ilal mukhassisi au fa'ili. Perkara yang menumpang pada zat jirim tadi tu, zat makhluk, serta pula dia berajak kepada, dia tak boleh lepas dengan sang pencipta. Dia berajak dua. Dia berajak kepada menumpang di zat, yahtaju ilal mahalli aizati wa yahtaju ila mukhassisi. Boleh juga kata lagu tu. Nak ada manis tu dia tak boleh, melainkan kena menopel di gula ke, di TA ke, dia kena menopel gitu. Dia tak boleh manis semanis-manis tu duduk sendiri, boleh. Kita pergi kedai nak beli manis kilo 10 kali kiamat, gila tu ke kedai tu nak mari manis kilo. Tak ada orang jual manis kilo. Melainkan manis tu kena tupai di menisai ke, di madu ke, di gula ke, apa? Sebab dia arak. Arak ni dia tak boleh duduk dengan diri sendiri, dia kena menopel di benda lain. Itu dia panggil yahtaju ilal mahalli aizati. Dia berhajat kepada menumpang di jirim, di zat jirim. Wa yahtaju ilal mukhassisi ai fa'ili. Dia berhajat kepada sang pencipta. Satu tu dia panggil arak. Kalau Tuhan arak, berat Tuhan. Allah tu ialah arak. Oh, berat Tuhan. Mana? Dia seumpama manis di gula, masing di garam lagu tu, tak tetap betul tak? Bila kita ambil gula buah letak, kita kucah-kucah, gula ada tak? Tak ada. Manis ada. Gula yang memanis kata kau Allah Taala yang memanis kata sudah tak jawab. Tu tengok, Allah jadikan manis pada TA tu. Manis gula lain-lain. Tu perbahasan dalam ilmu tauhid. Betul ni. Kita dak lah manis tu mari digula lah kitanya. Jangan. Jangan. Nah, silap-silap tu bila minum teh tu tak boleh jawab soal muka nakir man rabbuka Allah rabbi. Apa? I'tikad ada lagi selain pada Allah yang memberi bekas. Yakni gula dapat memberi bekas pada manis teh. Syirik tu. Kopi abahmu jali tu, terang-terangan tu. Syirik ni kalau mati kekal dalam neraka, jangan main. Tidak ada satu zat selain zat Allah yang mampu memberi kesan pada perbuatan. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Bermula perbuatan memberi kesan itu tidak adalah ia, melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya, zat yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Kipah tak dapat memberi kesan pada angin. Aircon tak dapat memberi kesan pada sejuk. Lampu tak dapat memberi kesan pada cerah. Lepas tu yang menyejuk, yang berangin, mengeluarkan angin, memberi angin, yang mencerah, yang mengenyang, yang memberi kenyang, yang memberi lapar, yang menghilang dahaga, yang memberi penyakit, yang mengangkat penyakit, semua Allah. Tu. Cuma di sisi adat kita pasal kipah, Allah jadikan angin pada adat soh menyalahi. Gitu. Di sisi kita pasal ekor, Allah jadikan sejuk pada adat soh menyalahi. Gitu. Tu kena ulas omah tu. Di sisi kita masuk gula, Allah jadikan TA tu manis pada adat soh menyalahi. Soh menyalahi. Bubus kilo dah gula TA, tak manis-manis. Sudah. Gula mari mana tak tahu ni. Selori buah gula baru manis sikit. Soh menyalahi tak ada apa. Di sisi kita cucu api, Allah jadikan kebakaran pada adat soh menyalahi. Nabi Ibrahim masuk dalam gua api usah tak terbakar. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tak ada terbakar, buah kesejuk selamat. Pelik tak pelik, harus pada akal. Karena Allah yang memberi bekas, memberi kesan. Itu nak jaga kita tu. Tu jaga-jaga dah. Ilmu ni memang ilmu paling asyraful ulum. Semulia-mulia ilmu. Apa? Dah kalau tak ada hak ni kan, nak jawab orang kawan, tok nak nakir duk soal. Tak cakap telking lah tok email atas kubur tu. Tu. Baik. Itu dia panggil arak. Apa arak? Sifat bagi jirim. Artinya dia berhajat kepada zat
dan dia berhajat kepada yang menjadikan dia, yang memperbaharui dia. Itu dipanggil Arab. Satu. Yang keduanya kita kena juga dipanggil jirim. Apa jirim? Zat makhluk. Tak tengoklah makhluk ni gapo, kipas ko, kapek ko, angin ko, air ko, melekak ko, setan ko, jin aprik gapo ko, manusia, lembu kubaya, itik gajah rimah, langit bumi, bulan bintang, cakrawala, semua zatnya berjirim. Zatnya berjirim, bertubuh, bergemagai dia panggil, bertubuh. Kalau bertubuh tu boleh kerak, boleh belah, boleh krisik, dipanggil jirim, lagi jisim dia panggil. Kalau tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh krisik, dia panggil jirim firi atau jauhafardin dia panggil. Halus sangat macam debu tu. Macam angin ni orang panggil jirim latif. Angin, ada angin ni. Bukan kosong bodoh gitu dah. Sebab tu orang boleh buat gelombang suara, buat handphone, buat telefon, buat macam-macam. Speaker, mikrofon ke apa ni. Ada angin. Air, jirim latif. Itu. Gapo jirim? Maqama binafsihi. Artinya la yahtaju ilal mahalli aizati. Dia tak berajak menupai di zat. Dia berdiri dengan diri sendiri. Tapi wa yahtaju ilal mukhassisi ail fa'ili. Tapi dia berajak kepada yang menjadikan dia. Lembu, kubah, ayam, itik, gajah rimah, dia tak boleh lepas dengan sang pencipta. Walaupun dia jirim, dia tak menopel di tubuh lain. Macam botol, jirim dah. Jirim ni. Dia kakak tubuh dia sendiri. Tu dia tak ada kena menopel di mana-mana. Tidak kata botol ni tak boleh gerak, melainkan kena tepek sok dengan gelas. Berat lagu tu. Ada nya gelas, zat gelas, jirim gelas, zat gelas. Jirim botol, zat botol. Terlepas, tak ada kena saling menopel, tak boleh pisah dua ni. Zat lain-lain, tubuh lain-lain, jirim lain-lain. Itu mana jirim? Maqama binafsihi, benda hak kakak tubuh diri dia sendiri. Mana benda hak kita kenal di diri dia, boleh kata juga gitu. Atau benda hak berdiri dengan diri sendiri. Mana benda hak tu membawa diri sendiri. Ataupun benda hak tak kena tupai di benda lain. Boleh boh gila sampai ni. Tapi dia berhajat, dia tak boleh lepas. Wa yahtaju ilal fa'ili. Dia tak boleh lepas dengan sang pencipta. Ada sonik dia. Sonik secara majazi, tengok. Medain Negeri Sembilan. Ada Medain China, Medain Korea, Medain Amerika. Waktu secara majazi itu. Hakikatnya Medain sungguhnya, sonik sengerti siapa? Allah lah. Itu dia panggil jirim. Jadi kalau Allah Ta'ala ni jirim, berarti dia berhajat kepada Fa'il yang menjadi. Berat tu. Berhajat kepada Fa'il yang menjadi. Dia tak boleh lepas dengan benda lain. Maknanya ternafi ketuhanan, ternafi makna ketuhanan. Sedangkan makna ketuhanan tu ialah Tuhan tu terkaya, ghani, ghina mutlak. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tu terkaya, makna tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Wa antumul fuqara, mu tu tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu orang panggil hukum ketuhanan. Bila sebut kata Tuhan yang sebenar, zat ni ialah Tuhan yang sebenar, berarti ada teripung di dia hukum ketuhanan. Mana? Dia pasti tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Dia lepas sebuah serbi daripada selain daripada dia, selain daripada dia semua tak boleh lepas sebuah serbi daripada dia. Itu dia panggil hukum ketuhanan. Pas kalau Tuhan jirim, berat Tuhan. Tak lepas daripada yang menjadi. Teruk Tuhan. Jadi Tuhan pun ada permulaan bagi ada. Ada sang pencipta. Sedangkan kita mengaji dah, Tuhan tu tidak. Tak ada mula bagi ada. Kalau ada mula bagi ada, bermakna siapa yang mengada dia? Zaid. Zaid pula siapa yang mengada? Kalau kata Tuhan Allah yang mengadakan Zaid, Zaid mengadakan Allah, duduk pening situ. Jadi daur dia panggil. Mutagi mari. Bengong pula situ.
Siapa buat Tuhan? Zaid. Siapa buat Zaid? Tuhan. Siapa ada dulu? Tuhan ke Zaid. Nah, bila kata Tuhan dijadikan oleh Zaid, Zaid ada dulu, Tuhan ada kemudian. Lepas tu Tuhan menjadikan Zaid, Zaid dijadikan oleh Tuhan, Tuhan pula ada dulu, Zaid ada ke dia. Siapa dulu, siapa ke dia ni? Siapa boleh terima lagu tu, berartinya akal dia tu cedera. Mana? Gila dia bagi ni. Tak boleh terima tu. Ad-diddani la yajtami'an. Tak boleh berhimpun dua perkara berlawan ni. Tengok. Itu dia panggil jirim. Habis. Dua dah. Yang ketiganya dipanggil sifat sahaja. Ini kena kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ataupun kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari hak lain, masuk lagi jambun, wajhun, istiwa, yadun, ayalah ke sifat ma'ani tu. Nah, sifat ma'ani. Sifat sahaja ni, sifat Tuhan ni tak boleh panggil arah. Dia kena panggil sifat ya, tak boleh panggil arah. Sebab dia bukan pasal tupai di zat. Dia ada di zat. Ada. Mana? Maqama bizati. Nah, sifat-sifat ni ialah perkara atau makna diri benda yang ada di zat. Maqama bizati, benda hak ada di zat, bukan menumpang di zat dah, beza tu. Kalau arak menumpang di zat, sifat dah ada di zat. Beza tu. Bila sebut kata maqama bizati, berarti boleh kita buh makna yahtaju ila mahallin aizatin, mana dia berhajat kepada zat. Dia tak boleh lepas diri dia sendiri, tak boleh, kena ada di zat. Sifat-sifat ni kena ada di zat. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Tapi wala yahtaju ilal mukhassisin ay fa'ilin, tapi dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kudrat ada di zat, dia tak boleh ada dengan diri sendiri gitu, tak boleh pisah becek gitu. Kalau ada becek gitu bukan sifat, dia panggil zat. Nah, sebab tu sifat-sifat ni disebut juga oleh alim ulama kalam kita, dia panggil sifat-sifat ni la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Ingat tu, la hiya huwa, sifat ni bukan zat, sifat ialah sifat, zat ialah zat. Tapi wala hiya ghairuhu, tapi sifat ni tak boleh cerah tangga daripada zat. Mana seolah-olahnya nebus sekali ya. Contoh nak mudah faham, kalau di makhluk ni kan putih dengan piyah. Putih tu sifat, piyah tu zat, betul tak? Tapi putih tu arak lah, boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Piyah ni boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Ni nak contoh faham ni. Sifat. Lagu mana? Putih kopiah. Kopiah tu zat, putih tu sifat. Adakah setiap putih tu kopiah? Bukan. Kalau setiap putih tu piyah dinding, piyah juga muka putih ni. Dah. Putih ialah sifat. Nampak? Rambut hitam. Adakah hitam tu rambut? Kalau hitam ialah rambut, speaker mikrofon ni pun rambut juga panggil. Dah. Hitam tu sifat, warna. Tapi bila kita bawa piyah putih, ya sekali lah. Ya sekali lah deh. Betul tak? Tak boleh kita nak tinggal putih tu ambil piyah. Saya tak say putih ni, saya nak piyah. Boleh? Tak boleh. Itu lagu tu. Macam manis gula tadi lah. Manis ialah manis, gula ialah gula. Kalau tiap-tiap manis tu gula, habis gula belakang lah. Buah hepa manis pun gula, buah anggur manis pun gula, nisai madu pun gula. Nyanyi lagu tu. Dah, manis ialah manis. Tapi bila kita ambil gula, sekali dah dengan manis, sekali dah, tak boleh becek, tak boleh pisah. Tak boleh becek, tak boleh pisah. Gitu Jadi walaupun manis tu bukan gula, tapi manis tu sesuatu yang tak boleh pisah daripada gula. Lagu tu. Faham dah? Gitu sifat. Ini contoh itu. Contoh. Jadi kudrat Allah tu bukan zat, sifat. Jadi kudrat bukan zat, ialah sifat. Sungguh pun kata kudrat tu bukan zat, ialah sifat. Tapi kudrat tu bukan yang lain daripada zat. Mana tak boleh becek, tak boleh pisah daripada zat. Faham tu?
Apa setengah molek takut tak faham ya. Nah, jadi itu dia panggil sifat. Apa sifat? Maqama bi zati, benda ada di zat. Mana yahtaju ilal mahalli aizati, dia berhajat ada di zat. Dia tak boleh ada dengan diri dia sendiri. Tapi wala yahtaju ilal fa'ili, tapi dia tak berhajat kepada sang pencipta. Kudrat Allah bukan ada yang menjadikan di zat dia kudrat dah. Memang ada, sama koding dengan zat dia. Iradat Allah sama koding dengan zat Allah. Ilmu Allah sama koding dengan zat Allah. Hayat Allah sama koding dengan zat Allah. Sama basar kalam Allah sama sedia kala dengan zat Allah Ta'ala. Bukan ada yang menjadikan pula kudrat Tuhan. Dulu Tuhan lemah lah, lepas tu adalah demo Tuhan mana tak tahu wak dia tu sifat kudrat hebat. Jadi gagah menelan Tuhan. Hei, bukan tu. Kalau gitu Tuhan tu ialah jirib. Sifat dia ialah arah. Tu ingat dah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Nah, ada lagi masa dah? Ada lagi? Berapa minit lagi? 30 saat. Allah, 30 saat. 30 saat lagi. 30 saat lagi sikit je. Nah, yang terakhirnya zat. Gapo dia zat? Zat ni maqama bi nafsihi. Sama. Maknanya la yahtaju ila zati, la yahtaju ilal mahalli. Zat-zat ni ialah tak berhajat pada menopel benda lain. Sebab dia zat, dia kakak diri dia sendiri. Kena sambung ni bunyi totek-totek tu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا أشهد أن محمدا رسول سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Yang terakhir tadi za. Apa dia za? Yang ni za ni za mutlak, iaitu za Allah. Tak boleh panggil jirim. Kalau jirim boleh panggil za, boleh panggil jirim. Tapi kalau za Allah mutlak, apa? Za saja, tak boleh panggil lain. Nah, jadi kita ni za muqayyad. Za yang dikaitkan dengan jirim. Kalau Allah za mutlak, tak boleh dikait dengan jirim ke jisim ke jauhar fardid, tak boleh. Itu. Apa dia definisi za? Za ni dia panggil maqama binafsihi wala yahtaju ilal fa'ili. Dia tak berajak menumpang di benda lain, manakala dia berdiri dengan diri sendiri. Lepas tu dia tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi. Itu za. Jadi sifat al-qiyam binafsi ni ialah nak cerita Allah tu ialah zat. Itu Allah tu kena kepada zat. Allah tu kena kepada zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Apa? Sebab makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ni ialah adamul iftiqari ila zati. Ada pula lagi tak lain kata adamul iftiqari ilal mahalli. Tidak berhajat kepada mahal tempat. Tempat situ ke mana makan. Tempat situ ialah dengan mana zat. Kena faham tu dah? Sebab ada mengajar sifat 20 kata Allah qiyamu ta'ala binafsi, maknanya yang pertama tidak berhajat kepada mahal. Mahal ialah tempat. Jadi Allah maujud bila makan. Tak kena tu. Ni Allah maujud bila makan tu perbahasa dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Hak ni kena bahas tu dah, lepas dah bahas tu. Hak ni nak bahas Allah tu ialah zat. Sebab tu makna qiyamuhu ta'ala binafsi dua. Mana? Pertama la yahtaju ila mahallin atau adamul iftiqari ila mahallin, tak berhajat kepada mahal dengan makna zat. Tak berhajat kepada zat. Sebab apa? Sebab dia tu zat. Kalau berhajat pada zat, dia bukan zat, dia sifat. Itu. Wala yahtaju ilal mukhassis ataupun wala yahtaju ila mukhassisin ay fa'ilin, dan dia tidak berhajat adamul iftiqari ila mukhassisin ay fa'ilin, dan dia tidak berhajat kepada yang menjadi. Itu dia panggil zat. Sebab kalau dia berhajat kepada yang menjadi, barangkali dia jirim atau arak, betul tak? Tu apa tu kita kena tahu lagu tu. Dalam kitab Arab dia kata innallaha ta'ala laisa bisifati, sesungguhnya Allah tu bukanlah ia satu sifat yang berada di zat. Sebab kalau Allah ialah satu sifat yang berada di zat, maka dia tu tak boleh bersifat dengan yang sifat yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat. Pening sikit nak faham tu. Lagu mana contoh? Seperti kudrat. Kudrat ni ialah sifat yang ada di zat, betul tak? Sifat Allah yang ada di zat Allah. Maka kudrat dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani, sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Gitu.
Kalau sifat kudrat boleh bersifat dengan kudrat, maka sifat kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Lepas tu kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Tak tahu pak bila nak selesai. Tasalsul dia di mustahil tasalsul. Tu. Jadi kudrat tak boleh bersifat dengan iradat, dengan ilmu, dengan hayat, dengan samak, dengan basar. Sebab dia kudrat. Iradat pun tak boleh bersifat dengan kudrat. Iradat ialah iradat. Gitu. Kalau Allah tu sama tarah dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama, berarti tidak ada sifat-sifat ma'ani di Allah. Sifat-sifat kesempurnaan tak ada di Allah. Maka mustahil. Itu dah. Kama tadda'ihi, seperti mana perkara yang didakwakan akan dia perkara ba'du firaqin nasara wal batiniyati, oleh sebahagian puak Kristian dan puak Batiniyah. Jadi ada sebahagian puak Kristian ataupun puak Batiniyah yang mendakwa Allah tu ialah satu sifat. Satu sifat yang ada di satu zat ketuhanan yang lain. Jadi bila dia gugur cabut daripada zat tu, jadilah Isa contoh. Jadilah Maryam. Sudah. Tu. Maka kena tolak. Tak betul tu. Iktikad lagu tu salah. Maka Allah ialah qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa al-qiyamu binafsi? Ada Allah cara-cara zat. Dia bukan sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arad. Lagu tu dah. Itu sebenarnya nak diceritakan oleh ulama tentang perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu. Habis itu. Baik. Dalilnya apa? Baharu alam ini ada alam ini, ada makhluk ni, itulah dalil. Apa? Sebab kalau Allah tidak ada cara-cara zat, barangkali dia tu sifat atau jirim ataupun arad. Maka kalau Tuhan tu sifat, gapo dia fungsi Allah? Kudrat menjadi, iradat menentu, ilmu mengetahui, hayat hidup. Lepas tu sama fungsinya mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata, tu fungsi dia. Allah apa fungsi dia? Apa fungsinya? Kalau Allah tu sifat, beratlah, neh. Lepas tu kalau dia jirim atau arad, lebih-lebih lagi makhluk. Maka bagaimana boleh dia tu boleh mengadakan alam semesta ni kalau dia sendiri tu termasuk bahagian daripada alam semesta ini? Tak boleh. Maka membawa kepada tidak ada alam ini, tak ada makhluk ini. Maka tidak ada alam ini, tak ada makhluk ni, ialah perkara yang dusta. Sebab apa dusta? Batil, palsu, bohong. Sebab alam ini, semesta ini, makhluk ini, kita dapat tengok dengan mata kepala kita sendiri. Berjeregut depan muka kita ni ada kita sendiri, langit bumi, bukit buka, gunung gana, gajah rimal, buku bayar itik apa semua nampak depan mata ada. Berarti Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat, bukan satu sifat kamalat yang ada di zat Tuhan yang lain, apatah lagi jirim atau arad. Itulah maknanya al-qiyam bin nafsi. Ada Allah cara-cara diri, cara-cara zat. Itu dah habis situ. Jadi ingatlah tu, baca-baca sifat 20, berdiri Allah dengan sendiri, bukan makna Allah bangun daripada duduk, bangun cacer dengan tak ada siapa tolong, bukan. Itu bukan makna murad. Itu. Habis itu kemudian kita akan masuk nanti pulanya ialah keenam wahdaniyah. Ini besar ni. Ini perbicaraan yang sangat besar dalam ilmu tauhid. Sehingga ilmu ni dinamakan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, kerana diambil daripada salah satu juzuk perbahasan ilmu ni tentang wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Tak pada kata wahdaniyah tu tak li takkidil mubalaghah. Artinya apa? Sangat-sangat esanya Allah Taala. Lagu mana sangat-sangat esa Allah Taala? Kalau tak ngaji tak erti tu. Mu ada berapa orang bini? So gak weh. So gak mari apa ekor sejik? Sore seko. So gak? Pinjam peng? Saya ada so je peng. Weh, so juga. Adakah so seperti satu peng, satu bini, satu rumah, satu kereta? Hak kita nak kata Tuhan tu so satu?
Kalau i'tikad lagu tu belum lagi dipanggil muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Pas lagu mana mengesahkan Allah Ta'ala? To be continue. Wallahu a'lam. Dia banyak-banyak ke kepala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.